Allah memberikan beberapa fadilah kepada orang yang bertafakkur dan berzikir kepada Allah. Yang pertama adalah orang yang berzikir kepada Allah akan dizikir oleh Allah. Orang yang menyebut nama Allah akan disebut namanya oleh Allah. Apa makna disebut nama oleh Allah? Kalau kita sebut nama Allah, Allah akan sebut nama kita, yakni Allah akan merahmati kita, Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Itu maksud Allah berzikir kepada kita, menyebut nama orang yang berzikir. Lalu kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berzikir dengan segala keadaan, tak kira keadaan apapun juga. Setiap ibadah ada syaratnya, ada rukunnya, dan ada adab-adab tertentunya. Salat tak boleh kecuali berada dalam keadaan wuduk. Puasa tak boleh kecuali dalam masa tertentu, dalam terbit fajar sampai terbenam matahari. Nak pergi zakat, nak berzakat pun ada jenis wang tertentu dan juga masa tertentu. Kalau nak pergi haji, bulan-bulan tertentu sahaja. Tapi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan diam, dalam naik kereta, dalam rumah, dalam keadaan hadas, dalam keadaan suci, hadas besar, hadas kecil, tak ada tak ada batasan untuk kita berzikir bila-bila masa, yakni dalam keadaan apapun juga, termasuk ketika berzikir pun dalam tandas pun juga, di dalam hati masih diperbolehkan. Yang penting tidak menggerakkan lisan. Intinya adalah ibadah zikir kepada Allah dalam setiap keadaan itu diperbolehkan, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain yang mempunyai syarat-syarat dan keadaan-keadaan tertentu. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajak kepada kita berzikir dengan zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Sebutan banyak di sini tidak boleh dibatasi dengan batasan oleh kita yang hanya mampu berzikir dengan kadar tertentu. Kadar kapasiti saya berzikir sekian jumlahnya, orang lain mungkin lebih daripada saya. Tidak boleh untuk membatasi batasan zikir yang banyak dengan apa yang saya buat ataupun orang lain buat. Akan tetapi zikir yang banyak, sebanyak mana kita berzikir, itulah bahagian daripada zikir yang banyak. Yang penting kita tahu batasan minimum kepada zikir itu. Dikatakan zikir yang banyak bila, batasan banyak itu berapa? Kalau maksimumnya tidak mempunyai sempadan, maksimum zikir tak mempunyai sempadan, tapi batasan minimum untuk dikatakan banyak, terdapat perbezaan pandangan ulama. Yang pertama mengatakan orang yang dikatakan berzikir dengan zikir yang banyak, atau yang mematuhi perintah Allah untuk berzikir dengan zikir yang banyak, adalah orang yang menjaga zikir pagi dan petang dan selepas salat serta sebelum tidur. Itu batasan minimum daripada orang yang berzikir dengan zikir yang banyak. Zikir pagi, zikir petang, zikir selepas salat, dan zikir sebelum tidur. Kerana pagi dan petang itu adalah merupakan permulaan pagi dan penghujungnya pagi, maka digalakkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini Allah berfirman berfirman dalam Al-Quranul Karim yang menyuruh, yang memberitahukan tentang orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bil ghudwi wal asal. Apa dalam Al-Quranul Karim? Rijalun la tulhihim fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah Allah yang digalakan untuk dirafakkan, yakni diimarahkan, dan berzikir di dalamnya orang-orang di waktu pagi dan juga di waktu petang. Secara khasnya bil ghudwi, pagi, dan juga asal, yakni waktu yang petang, menunjukkan ianya adalah waktu itu secara khasnya dan juga setiap saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selepas salat adalah bahagian daripada tempat yang munasabah untuk kita berzikir kepada Allah. Walaupun zikir itu bila-bila masa diperbolehkan,
tapi digalakkan berzikir memilih waktu tempat yang paling tepat. Adapun tempat yang paling tepat adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Adapun masa yang paling tepat adalah selepas salat, itu masa yang paling tepat untuk berzikir kepada Allah. Di waktu malam, 1/3 malam terakhir, waktu yang paling tepat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi dan juga petang, pagi maksudnya selepas subuh, petang yang maksudnya selepas asar adalah bahagian daripada masa yang digalakkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun berzikir itu digalakkan di setiap masa dan setiap tempat, tapi ada masa yang baik dan tempat yang baik untuk kita bijak memilihnya. Yang kedua, walaupun zikir itu diperintahkan dengan zikir yang banyak, kita tidak boleh membatasi kemampuan kita berzikir. Itulah batasan banyak yang menjadi ukuran kepada orang lain. Tak, kita mampu berzikir 100, katakan saja saya mampu zikir banyak hanya 100, orang lain mungkin boleh 1000, orang lain mungkin boleh 10.000, dan seterusnya. Batasan banyak tidak boleh diukur dengan diri kita sendiri, tapi batasan minimum untuk dikatakan banyak adalah yang saya katakan tadi: zikir pagi, zikir petang, zikir selepas salat, dan zikir sebelum tidur. Bila mana orang iltizam kepada 4 keadaan ini, maka dia termasuk daripada orang yang berzikir dengan Allah dengan zikir yang banyak. Ini ayat yang ketiga yang bercerita tentang masalah zikir. Yang keempat bercerita tentang masalah zikir juga, tentang fadilahnya orang yang berzikir kepada Allah diberikan kebersamaan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam haditsul qudsi Allah berfirman, ana jalisu man dzakarani, saya bersama dengan orang yang berzikir menyebut nama saya. Ini beberapa fadilah tentang keistimewaan zikir.